Okay. Aku dah nak record je. Aku nak pakai background apa. Okay. Aku dah nak record je. Aku nak pakai background apa. Aku dah nak record je. Aku nak pakai background apa. Okay. Aku dah nak record je. Aku nak pakai background apa. Okay. Asal Aku dah kau repeat banyak kali ya? Aku tak tahu, aku tak repeat. Macam horror. Oh, macam dia macam rewind tu. Macam dia berulang-ulang. Ya, Jamali. Okay. Share my 2 cents. Gambar pokok. Ini kita dalam hutan lah. Okay, 1, 2, 3 baru start record. Record to the computer. Okay, done. Kau bawa macam camping kat dalam hutan. Kan dengan baju jersey lagi semua kan. Job tepi? Satu. Oh, wow. Jamali ni. Oh, Jamali nak masuk lah, okay. Alright. Patut rekod lepas Jamali masuk ke apa? Tak apalah, dah rekod lebih tak apa. Semalam tu kurang. Lambat aku klik. Aku ingat dah terlepas lah. Aku bangun tadi mengelabas. Tu biasa lah. Sebab kita janji, aku tak tahu. Aku asyik ingat kita janji pukul 7. Tu dah jadi 8.30. Asal aku asyik silap time dia? Aku ingat 8.30 sebab Jamali cakap pukul 7 tu dia kata boleh ke bangun. Aku cakap aku okey je, aku lepas subuh aku tunggulah. Lepas tu Jamali kata 8.30 okey. Aku tengok pagi-pagi tadi kau tweet. Aku tweet lagi, aku tunggu lagi. Aku tidur bangun. Aku dah macam daripada segi PKP ni aku macam tidur bangun. Aku pass out. Aku tak tidur. Aku rasa aku pass out. Bila dah letih, pass out je. Aku tak ada waktu yang nak tidur ni. So aku tak tahu itu masalah mental ke ataupun apa ke. Dengan kepala pun dah macam berlubang kan, nampak? Kepala nampak berlubang. Right.
Kau demam lagi ke macam mana? Apa dia? Kau demam lagi ke? Malam semalam teruk. Tapi ni ada kurang sikit lah. Kita dah live kan? Dah live. Dah sedang benda ni sedang berlaku lah. Kejadian ni sedang berlaku. Apa topik korang nak borak hari ni? Aku dah label kan sebagai mental health, jadi kita tak ada pilihan tapi nak kena sembang pasal mental health lah. Dewi. Tapi COVID. Bersempena dengan COVID lah. Benar. Sebab tahun lepas sebenarnya KKM dah cakap tahun ni akan jadi tahun yang mana penyakit yang nombor paling banyak orang ialah penyakit mental. So macam depression, anxiety semua akan jadi top even before pandemic COVID ni jadi. So kalau benda ni dah memang lah, and now pandemic ni lagi dengan ekonomi dia semua apa dia sekarang ada satu ratio dia. Apa ratio dia sekarang? Aku baca tu apa? One every five of Malaysians ada mental health issues. Aku pun tak ingat dah ratio dia berapa lah sekarang. Dia punya cases. Aku tengok dia ada banyak kes lah. Aku tengok sebab as of 10 April 2020 ada 4,346 mental health in Malaysia. 4,000 tak tahu. Tu statistik daripada mana? Jabatan Perangkaan ke? KKM ke? Aku kena verify. Ni macam tak tepat sangat. Aku cari. Tadi aku dah google lah sikit. Alah, lepas tu terbangun tu tak apa. Kita boleh sembang lain tu sementara aku cari benda ni yang lebih tepat. Aku sebenarnya kalau cakap pasal mental health issues, dia ada kena benda yang aku nak cakap hari ni. Aku nak cakap hari ni ialah tentang kesesakan trafik. Jam. Okey, itu pun mental juga bang. Okey, sebab aku rasa kesesakan trafik ni satu isu yang besar. Sebab kalau kita bayangkan Malaysia ni macam sebuah jasad. So basically jalan raya tu ialah kita punya pembuluh darah lah. Dan basically kita semua yang pengguna jalan raya ni adalah sel darah merah yang membawa oksigen lah. Basically we go to work, kita go to our respective industry and then kita pump in kita punya orang kata skills untuk naikkan industri tu dan sebagainya, and in return we pay tax to our country. So basically kalau zaman dulu sungai is dia punya apa ni kan, macam-macam lah, tapi but basically kalau aku nak bayangkan Malaysia ni macam sebuah jasad, so jalan raya tu ialah pembuluh darah. Dan kalau bila pembuluh darah tu stuck, dia jam kan, so lama-lama badan tu akan mati lah. Dia tak sihat, dia tak apa dan sebagainya. So samalah juga dengan negara kita. So aku betul-betul percaya kebanyakan mental health issues ataupun stres sebenarnya kalau duduk kat urban lah, banyak terkumpul daripada layan jam. Yes, banyak juga. Kan? Jam saya dah busy gila lah. Satu aspek yang macam bingit gila. Kalau kau dapat tempat kerja tu, kau consider whether tempat tu jam macam mana. Before dia kerja tu belakang lagi, secondary mostly. Can you imagine macam kau nak pergi kerja, kau spend 2 jam nak sampai tempat kerja. Kau nak balik, kau spend 2 jam. 4 hours of your day dekat atas jalan je, habis macam tu. Sebab tu aku perasan sekarang ni kalau dulu nak buat meeting, jumpa orang, bolehlah dapat dalam 3 ke 4 meeting sehari. Sekarang 2 je. Memang tak sempat nak bekerja. Tentang aku sekarang ni duduk kat kampung, Keluang. Tak ada jam lah. Bukanlah tak ada jam. Masalah jam masih ada dekat Bandar Pekan lah.
Uh, uh, tapi kalau kat kampung aku tak ada lah. Tapi satu hal, jam ni bukan saja limited dekat KL saja, tapi dekat tempat-tempat lain pun. Macam kampung, macam Keluang ni, Pekan Keluang ni pun jam juga. Pagi-pagi, kadang aku nak pergi pasar ke, aku nak pergi post office ke, nak pergi mana ke, kadang-kadang jam. Kan? Tapi pada aku macam pendapat kau yang pasal pembuluh darah dan bandar tu kan. Aku nak tanya kau punya opinion luar konteks mental health lah. Aku nak masuk ke ni. Kenapa kita tak gunakan kembali pengangkutan sungai ni dengan air? Ambitious ni. Sebab bagi aku macam it's a waste of Sungai Kelang tu jadi macam longkang ke. Bagi aku macam patutnya buatlah perkhidmatan bot macam ferry ke. Betul. Kalau kau tanya aku setuju. Kalau kau tanya aku kenapa diorang tak buat, aku tak tahu. Kan? Yelah. Ada syarikat nak buat ke apa kan. Macam masa aku kat UK dulu, aku duduk UK kejap kan. Sungai Thames tu kat London tu digunakan lagi. Walaupun bandar dah besar dah pun. Dengan perkhidmatan ferry tu. Macam tu juga dekat Hong Kong pun. Hong Kong ada Hong Kong banyak pakai ferry. Tapi kalau kat jalan dalam tu aku tak tahu bahaya kot. Sebab aku rasa bahaya sebab air. Dia kan kalau kat air dia susah sikit nak braking kan. Tapi lain negara okey. Itulah. Apa udara? Itulah jawapan, itulah respon aku kan. Kenapa negara lain boleh buat. So aku nampak jam kat jalan raya ni dia akan jadi satu isu yang sangat-sangat besar as kita move forward, move further into apa orang kata the future. So kita akan berdepan dengan lebih banyak orang kata kenderaan, sebab aku rasa sekarang so far kita tak ada lagi promoting reverse migration. Aku rasa lah, maksudnya kita tak ada mempromote orang untuk macam keluar daripada KL. Kita kalau boleh kita nak more and more people come to KL. So kereta akan sentiasa bertambah, dan dengan orang kata keperluan sekarang, every family akan ada lebih daripada satu kereta kan. Husband satu, wife satu, anak satu, apa benda semua kan. So makin banyaklah benda tu dekat sana. Dan kita dah cakap lama tentang public transport as orang kata dia punya solution kan. But how fast macam untuk kita kejar untuk siapkan benda siapkan permintaan orang untuk guna untuk commute. So dekat macam contoh ada sekali tu hari Ahad kita buat dekat KL tak ada car free day kan. Car free day in some places in apa ni kan, then everybody would commute, everyone would ride a bicycle or something like that, benda semua. And aku rasa benda tu bagus kan, antara salah satu benda yang kita boleh buat untuk dekatkan orang dengan dengan untuk commute lah, untuk naik kenderaan awam dekat sana, benda semua. And then aku betul-betul rasa macam some of our orang kata undang-undang jalan raya kita kena tambah baik kan, untuk mengelakkan jam ni. Kalau korang perasan dekat jam ni, kalau kita ikutlah mana-mana macam dekat Federal Highway ke ataupun dekat Duke ke, dekat mana-mana highway, korang perasan tak yang jalan yang selalu jam mesti lane paling kanan sekali. Yes. And that's supposed to be the fastest lane kan. Lepas tu kau cilok kiri. Aku kalau driving actually, tips aku driving kalau tengah laju, kalau tengah jalan clear memang paling laju kanan. Tapi kalau bila jam paling kiri. Dia automatic tukar switch. Dia so so benda tu yang jadi. So bila kita drive, kita akan sentiasa nampak macam okey, jalan belah kanan ni tengah jam. So kita nampak panjang tak bergerak. Tapi belah kiri kosong. So what we do is kita ambil kiri. Kita ikut kiri, and then sebab kita bukan nak
pergi masuk ke kiri ke apa benda, kita nak pergi ke kanan. Yes. So, kita terus. So kita akan potong kanan. Dan bila kita potong kanan, itulah jam. But basically dia berantai. So sebenarnya ada cara, contohlah untuk kita kurangkan jam yang belah kanan ni. Sebenarnya kebanyakan yang jadi jam ni ialah bila kita bottleneck. Maksudnya ada jalan nak masuk, ada jalan nak keluar, ada bersimpang siur lah. Macam contoh bagi dekat jambatan Pulau Pinang Sunway, dekat Federal Highway. Kan selalu jam situ. Tapi lepas tu bila kau dah lepas je jambatan Pulau Pinang tu jalan clear. Macam apa benda tiba jam kan. Jalan tak ada apa benda pun, clear je. Tak ada accident, tak ada apa benda kan. So basically sebab banyak braking. So sebenarnya ada cara untuk dia orang kata kurangkan terjadinya jam tu dengan cara dia dalam katalah 3 km stretch jam tu engkau dah ada macam dotted lines ataupun dekat atas jalan kan, kau dah ada line atas jalan. Dekat bila kau masuk zone line ni, kita semua kena satu stay our lane. Maknanya atas jalan, bila kita masuk je zone yang ada jalan orang kata ada lines ni, kita tak dibenarkan tukar lane dan kita kena drive mengikut orang kata flow dan kena at least jarak dalam 2 meter ke 1 meter, 1 meter kecil, mungkin dalam 1.5 ke 2 meter dengan kereta depan. Sebab basically the idea is untuk kalau orang nak pancung tukar lane, kita boleh kita tak break, kita tak stop. Jadi benda akan flow je kan. So benda tu kadang aku rasa simple solution tapi kita tak pernah buat, kita tak pernah jadikan dia satu isu yang besar. Yang sebenarnya aku rasa jam ni satu isu yang besar. Aku rasa ramai dia yang macam stres. Kau bayangkan lah macam kau stres kerja ke office, lepas tu balik rumah, jalan jam apa benda semua kan. Aku rasa kita ikut trend lah. Kau ingat tak ada there was this one time maybe like 2 years ago yang tiba-tiba ada banyak kes gaduh dekat highway. Lepas tu minggu depan ada gaduh lagi kat highway. Minggu depan ada lagi gaduh kat highway. Jadi dia jadi repeat. Sekarang bukan gaduh kat highway, sekarang trend dia drunk driving, lepas tu langgar, lepas tu sawan. Itu pun jadi banyak yang siang buat tu lah. So aku macam biasanya kalau orang mabuk ni siang ni, kalau mabuk malam faham lah orang pergi pub ke apa, ini mabuk siang. So ni masalah mental aku rasa. Stres kan? Stres. Kalau kau minum siang ni memang stres. And kalau kau minum and then kau sorang-sorang, bukan dengan kawan pun dalam kereta ni. Jadi kau minum sorang-sorang ni memang mental ni. Memang stres kan. Tapi drunk driving memang isu lah. Pelik tu, drunk ke under pengaruh dadah ke, tak kisahlah kan. Tapi memang satu isu yang besar. Sebab aku rasa macam wasted gila orang yang meninggal dilanggar oleh pemandu mabuk apa benda. Aku rasa wasted gila. Wasted sayang, rugi lah. Dan macam orang yang langgar tu pun masa depan dia macam baru-baru ni ada awet tu kena 6 tahun penjara. Johor kan? Yang bawa Myvi putih tu. Itu dia kena 6 tahun penjara. So macam tu je. And for what? For macam nak cepat sebab stres. Aku pun rasa macam masa tengok accident tu macam is unnecessary dia nak pergi laju pada masa tu kan. Aku rasa dia tertidur ke apa Alip. Betul lah. So aku rasa dia lalut tertidur tu. And road rage ni bahaya juga. Padahal benda bahalul je aku selalu tengok. Aku dah ada experience dulu ada orang tunjuk pistol kat kepala aku masa sebab aku tunjuk jari macam ni. So aku daripada sejak hari tu sampai hari ni aku jangan marah. Dalam kereta jangan marah at all. Jangan tunjuk tangan, jangan tunjuk apa, buat tak tahu. So aku train myself. But aku understand juga that kenapa orang tiba-tiba nak marah pasal kereta depan dia potong sikit je. Kau lepaskan semua geram kau dalam dunia. macam dia ni dah bunuh family kau semua, tinggal kau seorang je. So that is the thing about rage, it comes out, kau tak boleh control sebab kau dah bottle up lama dah benda tu. So kau nampak opportunity ni, aku betul dia salah, kau nampak je opportunity tu kau terus bantai. So this is road rage or even any signs of venting anger unreasonably is a sign of bottle anger.
maybe even in social media pun kita lepas je tak pasal-pasal. Apa pasal tiba-tiba angin, lepas tu orang salah. And the most obvious is kalau government is tempat bantai lah. Or whatever party kau bantai siapa-siapa pun. Tiba-tiba marah ni, dengan penuh marah ni. Pagi-pagi kau tengok tweet aku macam, pagi-pagi dah marah. Okay, relax, tenang. Itulah pada aku sebenarnya bukan isu jam je yang menjadi faktor mental health issues kita. Selain tu faktor yang aku rasa yang patut diketengahkan ialah faktor how much kita punya gaji per pendapatan kita banding dengan let's say 80s or 90s dari segi inflasi tak naik banyak. So macam especially us millennial generasi Khalid is Gen X lah, generasi bawah kita semua yang baru start kerja, diorang rasa diorang much more poorer, lebih miskin daripada generasi sebelumnya. Bapak dia ataupun boomer ke apa. Sebab tu kalau aku perhatikan banyak yang sebenarnya macam sikap yang cuba untuk menyalahkan boomer terhadap ni. Tapi aku tak boleh nak cakap apa sebab memang keadaan ekonomi sekarang ni sebab faktor globalization. Bila dah globalization, banyak pula cheap labor datang ke negara ni. And kau bayangkan macam contoh kerja kilang. And dulu kita biasanya hire Melayu Malaysian kita kan. Ni kita bawa je orang Nepal ke, orang India ke, orang Vietnam ke datang sini. So macam kampung aku contohnya Keluang. Walaupun kampung aku ni kampung tapi dah ada dah aku nampak Nepal ada, Bangla ada. Ni bukan aku nak racist ke apa tapi dia wujud satu perasaan yang aku kat mana ni? Ni bukan macam kampung aku yang dulu. And so globalization ni actually eat up ramai yang tertekan dengan globalization ni sebenarnya without sedar. And kesan buruk globalization ni ialah mental health itu sendiri. So mental health bila kau rasa alienated. Yes, that's apa? Alienated. Sebab kau rasa bukan tempat kau lagi. All of a sudden dah lah kita rasa alienated sebab ni dah bukan tempat kita lagi. Lepas tu bila kita menyuarakan pendapat ni, kita akan dianggap racist, apa benda semua kan, tuduhan pada kita. Sebenarnya kita bukannya racist pun. Aku okey je dengan Bangla ke Nepal tapi cuma aku rasa this is what I'm not supposed to see. Kau tak masuk KL lagi kan sejak PKP ni semua kan? Aku dah belah dari KL since sekarang dulu kau nampak sikit je kan orang Nepal. Sekarang aku pergi pasar seni baru ni, ya Allah. Berlambak kan. Siang-siang semua tidur kat situ. Aku tak pandang apa, but just macam sekarang dah ramai gila dah. Unmanageable sebab kat depo pun dah penuh. Kau nak buat apa lagi kan? Depo dah penuh. Dia orang ni ada merata lah. Betul. Nak buat macam mana lagi? Dan bila dalam krisis macam ni, dia akan jadi isu lah dengan migrant juga manusia. Hashtag. Dia akan jadi isu lah dengan all this NGO. kerja asing dan especially parti lah. Dia akan jadi isu. We are stuck between tolong orang kita dengan tolong orang luar sekali, dengan nak hantar balik dan sebagainya, tak ada peri kemanusiaan dan sebagainya. Sebenarnya benda tu akan membarah lah basically. Kalau any problems kita biarkan tanpa kita fikirkan dia punya solution ataupun kurangkan dia punya efek, dia akan jadi barah yang akan merosakkan fabrik masyarakat tu sendiri. So this is what's happening. That's why one of it is mental health issues dengan naik orang rasa tertekan, sama ada dia sedar ataupun tidak
Aku pernah cerita kat kau kan ni kan pasal subconscious depression kan. You don't even know you're depressed, tapi kau rasa there's something wrong with yourself. Macam kau tak rasa kau live up to your potential, kau rasa macam kau rasa penat, kau rasa letih, rasa mengantuk kan. Demotivated. Aku nasib baik aku dah before this dekat setahun lebih aku dah tak ada kerja, aku dah memang tak ada duit lama dah. And aku dah biasa dah train myself. So bila COVID ni datang macam okay lah, it's just the same. Kalau tapi but yang aku rasa yang parahnya yang kau tengah ada duit apa semua and then kau tak sedar, kau tak plan for this to happen. Nobody plan but then suddenly kau daripada kat atas ni kau jatuh kat sini, yang tu yang mental. So between January sampai now there are 465 aku tengok 465 suicide attempts this year. I'm not sure whether that's the average. Whether that's the average or what. And I think yesterday aja there was ada lelaki yang dah 8 bulan tak jumpa family dia, jatuh daripada apartment in Singapore. Okay. Jatuh daripada apartment but jatuh daripada apartment bukan senang jatuh dari luar kan. So but it shows that things are happening around us lah. Dan aku last week pun aku ada kawan aku yang dia jadi apa and tiba-tiba suddenly dia dah depressed, tak nak jumpa orang, tak nak keluar and makin lama makin takut sebab dia kerja dia dah slow and dia punya gaji kena potong and dia depressed and dia tak boleh, and especially benda ni I think most of us especially guys kita tak tahu nak cakap macam mana. Aku ada masalah sebab guys aku memang boring, aku sumpah aku tak suka nak cakap dengan guys pasal masalah. Sebab apa? Alah relax lah, jom kita pergi jalan-jalan minum je lepak. Alah jom relax, jom kita main game ke apa, jom kita layan. Guys memang akan tolak tepi benda ni. Aku boleh cakap dengan perempuan so cakap dengan perempuan jadi benda lain lah. So aku jam benda ni nak and honestly aku pernah call dulu befrienders ke apa, but it depends on your luck lah. Sometimes orang yang angkat ni bagus and they're not professional sebab they're good, they are there. The fact that they're 24 hours is good, but kadang-kadang certain orang they put high sangat expectation macam dia ni nak cure your problems. Tak, it's just a vent. All the problems will be there. So but I think actually bagi aku mental health ni yang masalah dia sebenarnya, okay, kau tahu kau ada mental health, okay, kau depressed dah lama. So kau mungkin nak jumpa psychiatrist, kau mungkin nak jumpa ni. Tapi benda ni issue because once you go see a psychiatrist, kau dah ada record mental health. Faham tak? Okay, fine, kau ada record mental health, but this can be to your disadvantage pula bila kau nak apply ataupun certain companies katalah dia nak buang kau ke, especially now tengah nak buang kan. Dia dah ada alasan, oh you got mental health issues, oh that's why kau selalu datang lambat, that's why kau cepat mengamuk, kau dah ada mental health, kau dah ada trademark dah kat situ. So yang ni benda yang orang nak pergi ke tak, kalau nak pergi pun pergi senyap-senyap and then so I think kalau untuk kita, aku tak nasihatkan terus pergi ke mental health, but untuk pergi psychiatrist unless kau betul ada pressing kau dah nak start. Tapi masalahnya you don't know whether you have a mental health issue, whether it's serious or not until something really happen. That's the problem. Nobody know. Yeah, correct. But being in the creative industry ni memang kebanyakannya orang-orang kreatif ni akan ada isu lah, dan ada mental health issues and whatnot, benda semua sebab eccentric kan, dia jenis orang eccentric, jenis orang feel lebih, jenis orang absorb lebih, mungkin lah creative people kan. Betul. So sometimes over absorb what's around and then macam tak dapat cope up dengan reality apa benda semua. Tapi one thing aku perasan ialah orang yang ada mental health issues ni kena nak dibantu. Jadi kalau tak nak dibantu kan tak boleh buat apa. Yes, that's the first thing. Nak dibantu tu maybe secondary. Firstly dia realise that benda tu is a problem. Dia admit that benda tu is a problem. Admit ni dah satu hal, especially in our culture lagi. Lepas tu dalam budaya Melayu ni, sorry saya cakap, kadang-kadang kita cerita lah, kena buat orang ni.
Aku nak gelak tapi macam alah. Mungkin ada possibility but first sekali nanti kena benda tu lah pula. Kalau perempuan pula lagilah stres. Kalau perempuan ni lah kau kesian juga perempuan kan cakap yang kau emosi sangat benda ni. So aku rasa what's important as a society, as a group is important for everyone to rather than lepas tangan kau sendiri-sendiri and just us people around us, especially yang macam aku dengan Nami yang macam duduk sorang-sorang. Nami at least duduk orang bapak dia juga. Aku duduk sorang, kawan kau duduk sorang, kau call lah sekali-sekala. Saja je WhatsApp, tak ada siapa yang akan bengang kan. Check on your friends. Check on your friends je kan, especially kadang-kadang yang berkahwin tu pun stres juga. Tapi bagi aku lah COVID ni sebenarnya macam dia macam catalyst lah kepada lebih banyak spike pada mental health tu. Tapi walaupun sebenarnya dah ada lama dah masalah mental health ni, bukan daripada tahun 2019 lagi, daripada aku dah pernah baca artikel pasal mental health ni daripada tahun 2002 masa aku kat universiti lagi. Tapi kita ada facilities yang agak impressive actually aku share kan kau. Cumanya kalau kau nak cakap pasal psychiatrist ni, kita masih lagi dalam masyarakat kita masih lagi kurang ada perhatian lah pasal benda ni. Aku takut, aku sumpah aku tak nak pergi kalau boleh. Aku cakap terus terang, aku tak nak pergi. Bukan tak nak pergi. Satu, first dah ada rekod. Aku memang ada masalah mental sendiri. Orang pun semua kata mental. Okay fine, tak kisah. I find my way jugalah macam nak solve. But the problem is macam, kalau kau pergi pun honestly, the most that you can, kalau kau jumpa psikoterapis, okay, dia cakap, dia dengar. But kalau kau tak ada duit juga, tak ada kerja, tak ada kerja juga. Aku sebenarnya pernah. Aku ngaku lah, aku ada rekod sebenarnya. Pernah pergi psychiatrist. Aku pergi agak awal juga, 2005 macam tu lah. Aku punya mental health aku. Tapi point aku kat sini ialah bila dia bagi banyak macam ubat, lorazepam apa semua, buat ubat tu semua, aku tak ingat nama-nama dia, tapi ialah one of the thing aku ingat lorazepam je lah sebab dia buat aku tidur. Kan? Kita macam terlalu bergantung pada ubat dan bukannya kita nak kira untuk sihat, berdasarkan bebas daripada those drugs. I mean, I know we need drugs, that kind of drugs, tapi pada aku macam bila dah terlalu hook sangat dengan drug tu, dia jadi apa? Kebergantungan. Tu aku rasa tak elok lah. So that's why aku decide untuk aku stop je aku punya psychiatrist punya business. And instead after that kau cope macam mana? What do you do? Coping kau? Aku cuba antaranya ialah aku memanglah depressed tu, memang aku kadang-kadang aku channel it on menulis ke ataupun do something lah. Tapi lama-lama bila aku dah duduk asyik stres je lah, lama macam aku cawa, aku duduk kampung je lah. So itu alternatif aku lah untuk sekarang ni. Aku rasa aku less depressed than masa aku dekat KL dulu. Aku rasa kat Keluang, aku kat Johor, aku rasa lebih tenang sikit kan. Wow. Tapi bagus apa kalau penulis depressed. Bagi aku yang tu dah artsy-fartsy punya point of view. Kalau penulis mesti ada depressed. Kenapa? Tulis cerita aku dulu masa last 3 years aku selalu depressed. Last 3 years selalu depressed. So aku tengok balik tweet dulu kan. Wow, gila power siot aku boleh tulis macam tu. Sekarang aku dah tak boleh tulis. Tak ada feel lah. Sebab aku dah lately ni aku dah macam kuat, kebal sikit lah, dah lalu benda semua kan. So aku dah macam tak lemah sangat macam dulu. Bukan kata lemah lah. So sekarang aku jarang depressed. Aku nak tulis pun benda yang
yang jiwa kacau, yang emo pun dah tak gempak lah macam dulu. Tapi macam aku tengok balik, ya Allah, dulu aku depressed gila, deep yang benda-benda ni. Memang kan kalau penulis ke kreatif kan memang akan deep kan. Tapi where does that lead to juga kan. Kau tengok tweet-tweet sendu ni kadang-kadang risau juga. Aku kadang-kadang aku DM kan, you okay ke tak ni kan. Lepas tu dia tak reply lah, tak apalah kan. Sekarang tulis benda funny-funny Tak boleh gak mental. Aku cerita satu case aku cerita honestly, satu case cousin aku. Bukan cousin yang kau kenal tu, tapi tu pun ada masalah sikit aja Malik ketawa. Ini yang lain. So cousin aku ni seorang dia putus tunang dulu. So dia normal dia putus tunang, tapi dia memang heartbroken lah. So because of heartbroken, dia every day dia buat lawak. Aku jumpa dia buat lawak. Siapa-siapa pun jumpa dia buat lawak sebab dia tak nak tunjukkan dia punya sedih tu. So dia just a normal guy like us. Dia ada SPM semua. But after a while, aku tengok asal dia ni tak berhenti buat lawak. So in order nak cover dia punya heartbroken ni, dia buat lawak, but he doesn't stop sampai sekarang. And dia terus jadi mental baik sampai sekarang. Tapi dia dulu okey, ada kerja semua. Sekarang ni kerja guard. So memang dia punya twist tu, dia punya jalan hidup tu terus twist sejak dia putus tunang and get heartbroken. And one of the cara dia medicate himself was making jokes, and because of that terus jadi ekstrim, tak berhenti buat joke. So aku rasa there have to be a balance. Kau tak boleh nak buat lawak sangat banyak pun sangat, nak sedih sangat banyak pun tak boleh, nak serius sangat, nak marah sangat pun tak boleh. So this is where kau kena pandai jaga diri sendiri and also orang sekitar kita lah yang tu. Tapi aku nak cakap benda sebenarnya mental ni sebenarnya lebih teruk kat lelaki daripada perempuan. Salah satu sebab lelaki bila nak bercakap benda-benda macam ni kan, awkward. Kita tengah cakap ni pun dah awkward dah. Kita rasa awkward. Satu, takkan lembik sangat kan, kita tak nak rasa macam tu. Second, perempuan, let's say kalau perempuan tweet benda-benda emo kat tweet, yalah, kalau dia cantik kan lagi senang. Orang akan cakap, you okay ke? Nak borak ke? akan ada je orang akan cakap itu. Tapi kalau macam lelaki, kita nak tweet benda tu pun kita rasa segan. Nak cakap, nak went out benda tu pun kita nak rasa segan. Jadi apa kita buat, kita just yang tu ke toxic masculinity? Yang ni dia kena mengena tak sikit? Toxic masculinity. Macam mana Jamali? Falls under that kan? Aku pun tak tahu. Aku tak tahu lah, macam sebab macam aku cakap semalam, aku punya train of thoughts is always macam I try to worst things could happen. Aku punya train of thought kan, any benda tak best jadi kat aku ke apa benda semua kan, aku punya mind ni memang dah retrain untuk macam number one, it could be worse. Number two, there are people yang lagi who had it worse than me. Diorang okay je, boleh je kan. Kenapa aku tak boleh? So aku dah terbiasa melatih diri aku macam tu tau. So macam itulah, is it a curse ke apa, aku tak tahulah kan. Tapi basically sebab aku masa putus cinta lu Fras menongging tak lama pun kan. Tak sempat pun. Aku tengok member aku yang Fras menongging kan, setahun kan, siap pergi gym, buat badan apa benda semua kan. Aku Fras menongging sebulan lebih macam, lepas tu dah okey lah. Macam, alah, aku tak sempat nak beraspirasi, nak mengubah hidup dia apa benda kan. Tak ada kan. Macam, Aku kalau depressed aku tak jumpa kau aja Mali. Dia ada certain people yang kau boleh jumpa, kau tak boleh jumpa. Bukan, it's not something yang kau lacking ke apa. Okay. Number one, tapi aku juga adalah jenis kalau macam, sebab aku banyak buat apa orang kata, tolong member-member aku buat talk on mental health issues. Dekat aku pernah lah dekat UiTM lah, dekat few hospital apa benda ni semua, buat mental health issue punya talk. So basically I do understand that macam pada aku engkau punya problem pada engkau besar dan aku tak kata problem kau tu kecil kan. Kan benda tu. Dan selalunya kalau ada member-member aku yang ada isu, selalunya macam aku just listen je.
benda tu dekat sana kan. Aku mendengar dan benda tu kat sana. Cumanya satu lagi, aku cuma at the end of the day banyaknya aku nasihatkan untuk get professional help. Sebab get professional help sebab kadang-kadang engkau penghidap depression tu dengan orang yang menolong, dua-dua self destruct. Betul juga. Yes. So aku kebanyakannya kalau kes dah terlampau ni aku tak mandai macam nak bagi nasihat-nasihat bodoh kan. Kebanyakanlah doa, kebanyakanlah benda semua. What I do is sebenarnya kalau aku rasa nampak teruk, aku tanya nak tak aku temankan untuk pergi jumpa. Tapi avenue memang banyak lah. Avenue actually banyak sebenarnya. Tapi itulah the stigma. Aku rasa kalau aku pun better pergi. Aku alhamdulillah aku dah macam tak nak pergi sebab aku dulu ada uncle yang memang kerja dalam psychiatric department. Lepas tu kalau aku jumpa tu aku cerita lama, aku je pula cerita terover. Lepas tu dia macam lepas tu dia bagi ubat atau macam. Tapi aku rasa okey ke tapi macam malas nak pergi jumpa kan. So sekarang dah okey dah, tak ada apa lah. Tapi aku cuma just nak share kalau orang yang kat luar, aku punya first tips kan, kalau kau rasa mental health kau tak terjaga, kau sering depressed or anxiety apa ke, to do normal things to do normal things. What I say when to do normal things is bila kau terbawa-bawa dalam fikiran ni, kau tak mandi, kau tak makan, kau tak tidur. Jadi sebenda ni dah problem lah. So just do normal things. Okay, kalau waktu makan, waktu tidur, you try to have a standard punya timetable. Kalau ada tu at least it will help a lot. Sebab kadang-kadang depression ni, mental health ni, dia bukan ada kena-mengena dengan how you think, how you motivate yourself. Kadang-kadang memang engkau you are made that way. Yes. Kau punya otak merembeskan chemical yang akan buat kau depressed dengan benda kan. So benda tu it's not about your mental state, kau punya motivation, diri kau kena tambah motivation, tak ada. Benda tak ada kena-mengena langsung. Dan aku rasa benda ni orang tak faham. So orang cepat relate dengan diri sendiri macam aku okey je benda tu kat sana kan. So tak boleh. Benda tu kan sebab it's uncontrollable. Kau tak boleh control apa mind kau nak fikir, bila dia nak rembeskan all those chemical neuro apa benda ni semua kan. So kau tak boleh kawal benda tu kan. So benda tu kebanyakan orang kalau yang nak handle depression cases or mental health cases, they have to understand that benda tu bukan semula jadi. It's not about your mental state or kau punya psyche ataupun kau punya motivation, tak ada kena-mengena. And yang sedihnya juga yang sedihnya orang yang aku tak tahu, orang yang abuse benda tu to discount what they have done. Dia orang buat something ke, tercakap ke, terbuat apa ke, and then macam aku ada mental health lah, sorry aku depressed. Okay, kau pun macam alamak nak marah pun jab, kau nak cakap apa pun alamak nak buat apa kan. So please lah jangan abuse benda ni untuk yourself. Aku satu opinion pasal mental health ni tentang media sosial sebenarnya. Bila media sosial contohnya macam Instagram ke atau TikTok ke apa-apa, biasanya memang menayangkan benda macam contohnya macam bila contohlah kat Twitter ke ataupun kat Facebook ke atau kat Instagram ke atau kat mana-mana lah orang menayangkan, let's say lah katakanlah single, tengok ada pasangan bercinta, so dia rasa macam depressed. Ataupun kalau dia tengah miskin, tengok tiba-tiba ada orang post barang mahal, dia jadi depressed. Dan aku rasa itu sebenarnya media sosial pun mainkan peranan juga. Betul. Setuju. Mental health issues ni. Sebab kita ada, orang kata kalau seven big sins tu, orang kata envy is one of them lah. Envy ialah sifat cemburu tu memang naluri manusia. Dan ada orang lebih daripada kita akan rasa cemburu dan kita akan bertikai kenapa kita dapat kurang, kenapa kita tak dapat macam dia. Kan? Kita tak tahu apa yang dia buat, apa yang dia buat untuk dapat benda-benda macam tu, kita tak tahu. Tapi dalam satu hal benda tu pun boleh create anxiety dan Yes. Sebab kita manusia kita tak biasa lagi dalam keadaan this is the first generation yang social media ni
orang ada 2,000 kawan, orang ada 4,000 kawan, orang ada followers. This is mental. Kau nak kawan dengan, kau nak cakap dengan 3 orang sekali pun susah. Bayangkan kau cakap dengan 200, 300. Macam aku ada sekarang 10,000 follower. Gila, mental like ramai. Macam mana kau nak handle ni? Kau nak reply, kau tak reply, kau nak bayar ni. Itu baru satu platform lah. Tu platform ni pula aku tak tahu macam mana artis boleh handle ni semua macam puluh ribu, sejuta semua kan. It comes ni dalam sejarah dunia, this is the most where we have the relationships, but yes, the worst where people feel more alone, people feel more depressed. Benda ni aku pernah baca aku pernah baca satu artikel pasal media sosial ni, dia dipanggil hyperconnectivity tau. Yes. Hyperconnectivity ni ialah terlalu banyak connection sampai sebenarnya kita alienated dengan hyperconnectivity ni. Sebenarnya orang yang ada macam kau ada 15,000 follower, aku ada 14,000. Kawan aku ada lagi yang kawan aku sampai 50,000, dia sampai 100,000 follower aku ada. Anip kan, Anip. 300. Anip 300. 67. 300 kan? Mental 320,000. What the hell man? Nabi tak banyak followers start macam tu. Sorry. Inilah. Aku dah cemburu ni. Okay, teruskan. Dia live kau sebenarnya macam aku ada 14,000 follower. 14,000 follower ni sama dengan lebih kurang penduduk Pekan Labis lah aku rasa. Aku ada kawan seramai macam tu ke in real life yang aku bersemuka. Dan lagi satu, kadang-kadang orang yang follow aku ni pun diorang expect aku untuk ikut acuan diorang punya pemikiran. Macam contoh kalau aku tweet satu benda diorang disagree lah. Diorang tak boleh nak ada satu agree to disagree punya ni tau. Macam diorang rasa macam kena serang kat aku. So aku macam cakap lah, kau yang follow aku, kenapa aku kena ikut standard kau? Kan? Jadi itu jadi satu isu juga untuk aku sebenarnya. Tak, aku cakap ini Twitter aku, ini Facebook aku, suka hati aku nak cakap apa. Kan? Tapi bila ada orang yang macam ni, so kita macam, kau yang follow aku tapi kenapa kau yang nak kena set aku punya kepala otak? Kan? Itu pun dia create. Ini aku rasa bila ini tak fair, aku dah consider kat benda ni. Ini agak tak fair sebab kau you want someone dalam keadaan yang best untuk engkau je. Tapi bila dia tak best untuk engkau, kau tak nak accept, which is quite unfair. Kalau you would like to be friends with someone, kau kena terima dia bila dia best and kau best sekali, and bila dia tak best pun kau terima je lah kan. People are like that. Tak boleh lah kau nak dapat 100% best all the time ya kan. Macam aku sedar aku ada selalu ada opinion yang menongkah arus lah. Aku mengaku bukan sebenarnya, kadang-kadang bukan sebenarnya aku sokong pun benda apa yang aku tulis atau apa yang aku cakap, sebenarnya aku advocate je kan. Tapi bila dah orang serang banyak sangat, aku jadi aku rimas lah nak cakap pasal apa pendapat aku. Sebab bila aku cakap je orang akan serang. Aku tak tahulah kenapa diorang ni menyerang. Mungkin sebab diorang rasa diorang tercabar ke apa. Aku tak mencabar pun pandangan sesiapa. Aku rasa itu opinion aku. Kalau kau rasa opinion aku ni tak betul, okeylah, up to you lah. Tapi aku ni pendapat aku. Aku tak cakap ini, aku tak cakap itu fakta. Aku cakap ini pendapat aku. Aku suka hati aku nak cakap apa pendapat aku. Sebab aku tak bound dengan facts ke apa. Tak kenapa aku tak boleh nak bagi pendapat aku sendiri. Itu tadi kat media sosial ni lah masalah dia. Dan media sosial ni yang menyebabkan polarization on everything, on each everything, semua benda. Semua benda kau nak polarize, semua benda kau nak against. Tak boleh ke macam let's say macam kau Arsenal, aku suka Liverpool, tak boleh ke kita macam sekali aku puji tim Arsenal, dia puji Liverpool. Aku okey, tapi kenapa kena sampai gaduh-gaduh, sampai banter lah, tapi tak payahlah. Sampai bergaduh, sampai putus kawan. Aku kadang-kadang kelakar bila tengok orang putus kawan sebab sebab bola tu satu hal, sebab politik. Padahal orang yang politik tu kawan dia sebenarnya, walaupun dia berlain parti.
Kau okey ke? Kau okey Jamli? Aku tengok macam dah nak out anytime nak terbalik. Tak apalah, tinggal sikit lagi kan. Aku dia sebab demam kan, aku boleh sikit. But basically apa yang Nami cakap tu betul lah. Ada masalah nafasan tak? Nafas okey tak? Tak ada. Kerja pakai 2000, aku rasa masa awal media sosial siap macam apa, kalau tak accept friend tu macam benda besar lah. Macam kalau kau unfriend tu benda besar. Kalau kau tak tulis in relationship ke apa, benda besar. You know, macam benda-benda macam tu benda besar. Dan aku rasa macam benda tu memang benda tu memang wujud sebab South Park siap parody kan benda tu kan. Macam siapa marah kan, dia marah, bapak dia marah Stan kan. Macam kenapa kau tak kawan dengan atuk kau dekat FB kan. Macam kau ni memalukan keluarga lah, apa benda. Macam apa benda je kan. Macam tapi nampaklah kurang sikit sekarang mungkin. Tapi sekarang aku rasa banyak yang isu dia bukan isu tu kan, dia lebih kepada isu apa orang kata, kita tak tahu gunakan media sosial dengan bertanggungjawab lah. Basically benda tak betul lagi, tak confirm lagi ke apa benda ke, kita cepat share, cepat nak bagi opinion dan sebagainya. Yes, aku punya advice simple je. Kalau kau tak ada energy, dia macam dia macam stuck kat gear 3 kan. Macam kau tak minum kopi, aku nak minum kopi sikit tu, banyak idea. So aku advice aku senang je. Kalau kau rasa depressed, down or anxiety or marah or whatever, don't go social media. The last kan. Social media, semua every platform memang mental. Memang akan datang mental health. Social media and mental health is apa-apa kau tutup, kau belah and enjoy life in real life. Buka social media is mental health issues. Kalau kau rasa kau tak strong, it will never help you. Dan so far aku rasa macam kan orang pernah kata dia kat social media ni orang lagi suka tengok kau jatuh daripada kau bangun. So sebenarnya orang suka tengok kau kalau kau dah timpa musibah, and then orang suka, especially women lah, kalau dia ada mental health issues ke apa benda semua kan, memang akan diambil peluang lah oleh orang lain kalau dia cakap dekat social media. So betul lah tu, aku rasa jangan benda tu. Dan aku tak bawa isu peribadi ke social media. Benda tu kena elakkan. Benda tu antara benda yang menambah stres. Okay. Okay, ada apa? Tak ada. So, itu saja topik kita untuk hari ni. Aku baca komen pun ada sikit ya, 4-5 komen. Not bad. So that's all lah for today ya. Kita sudahi dengan ayat wal as. Cumanya nak tahu macam timing kita buat benda ni sesuai tak, pukul 8.30 ke pukul 7 ke apa benda. Tapi tadi pukul 7 aku bangun tengok. Aku sakit kepala je. Pukul 7 ni tak ada ni. Okey lah. Okey dia sebenarnya, boleh. Boleh try. Tapi yang macam aku buat semalam nanti aku share kat Twitter. Bagus ada satu tweet je dia terus jadi macam-macam kan. Power juga. Sebab senang je. Okey. Okey, ciao. Assalamualaikum. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.